Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Adakah anda boleh mendengar saya? Jika anda boleh mendengar saya, sila saya tak mendengar di bahagian chat. Adakah suara saya dapat dengar? Baik, baik. Terima kasih Encik Ashraf. Baik, tanpa meninggalkan masa. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya adalah Muhammad Nasir bin Noran ataupun anda boleh panggil saya Nasir. Saya adalah licensed dealer representative daripada M Investment Bank Berhad. Uh, Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan share. Terima kasih kerana meluangkan masa anda pada pagi ini untuk mendengar sedikit perkongsian daripada kami M Investment Bank dan juga Pak D. Sebentar lagi saya akan share slide saya. Baik, saya adalah Nasir dan ini adalah sedikit perkongsian tentang cara membuka akaun patuh syariah bersama kami M Investment Bank. Okey, so adakah anda seorang investor atau trader? So bagi anda yang belum mengenali tentang saham, so ini adalah sedikit pengenalan tentang apakah itu perdagangan saham. Investor adalah lebih kepada long term, simpan saham secara long term, dan trader lebih kepada short term. Long term mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, dan trader mungkin dalam masa yang lebih singkat. Dan dalam pemilihan saham, kita generally ada dua jenis cara analisis, iaitu fundamental dan technical. Dan apakah analisis mana yang sesuai bagi anda, kita akan kaji dengan lebih lanjut oleh Pak T. Dan bagaimana nak pastikan patuh syariah dalam saham. So kita sentiasa risau, adakah saham yang kita beli itu patuh syariah atau tidak. Anda boleh pilih untuk patuh syariah bersama M Investment Bank. So dalam saham, dalam ini adalah dipetik daripada SC, iaitu Suruhanjaya Security Malaysia. So mereka mempunyai syariah screening methodology di mana mereka screen saham-saham yang patuh syariah atau tidak patuh syariah dengan cara-cara berikut. So mereka mempunyai kuantitatif dan kualitatif analisis. So kuantitatif lebih kepada 5% dan 20%, dan financial ratio ataupun hutang mereka dengan bank yang tidak patuh syariah konvensional adalah dalam 33%. So mereka juga mempunyai financial ratio benchmarks di mana total cash ada atas total asset dan debt over total asset, di mana cash dan debt itu adalah daripada sumber yang tidak patuh syariah. Tidak melebihi daripada paras yang dibenarkan untuk menentukan sesebuah saham itu patuh syariah ataupun tidak. Baik, untuk saham Islamik, kita mempunyai dua jenis saham yang patuh syariah. Kita juga mempunyai produk-produk yang lain. Tapi untuk saham yang patuh untuk berdagang dalam syariat Islamik, kita hanya mempunyai dua produk, iaitu akaun e-direct, cash upfront, ataupun akaun dagangan kontrak ataupun collateralized. Baik, apa perbezaan akaun ini? So, akaun e-direct mempunyai brokerage rendah, iaitu 0.05% minimum RM8. E-direct atau cash upfront maksudnya anda perlu memasukkan duit dahulu untuk membeli saham itu. So, anda akan diberi 99% daripada dana anda masukkan untuk beli saham yang anda inginkan. 1% minimum RM20 akan diasingkan untuk tujuan pembayaran fees dan sebagainya. Jika anda simpan bersama kami juga, anda akan mendapat 1.25% berdasarkan duit yang tidak digunakan. Baik. So, untuk akaun e-direct adalah akaun yang dapat menjimatkan kos berdagang anda. Okey, inilah contoh yang anda boleh lihat penjimatan yang dikenakan, di mana jika anda menggunakan akaun kami iaitu 0.05% dan berbanding dengan akaun yang mempunyai brokerage 0.3%, 0.42 dan 0.6, anda akan dapat jimat jumlah yang lebih banyak jika anda menggunakan akaun e-direct, sebab seperti anda boleh lihat di sini. Okey, kita juga ada akaun contra collateralized untuk akaun Islamik, di mana kami memberikan
pulangan lebih ataupun limit yang lebih untuk anda beli berdasarkan 3 kali ganda duit dan 2 kali ganda nilai saham yang anda pegang. So dalam masa ini limit dagangan lebihan ini maksudnya anda boleh settle dalam masa bursa settlement iaitu T+2. Anda boleh settle apa-apa outstanding yang ada. Dalam akaun ini, oleh sebab kami memberikan limit yang lebih, anda juga dikenakan charge yang lebih sedikit berbanding dengan akaun e-direct. So, akaun ini lebih sesuai kepada mereka yang lebih gemar duit yang instant dan memerlukan mungkin bagi trader ataupun yang memerlukan pembelian yang serta-merta berdasarkan limit yang lebih ini. Anda juga akan menerima faedah yang lebih sedikit, iaitu 1.7% setahun berdasarkan duit yang tidak digunakan. Baik, so ini adalah sedikit contoh bagaimana T+2 itu berfungsi. So, anda beli pada hari Khamis dan T+1 adalah hari Jumaat dan T+2 adalah hari Isnin di mana anda perlu pilih untuk pick up. Pick up maksudnya anda bayar jika duit anda tidak mencukupi dalam akaun, anda boleh top up ataupun anda boleh jual dalam masa T+2 atau for sale pada T+3. Ini adalah portal dagangan kami, itu website kami iaitu mequities.com.my. Anda boleh layari laman website kami dan juga buka akaun demo di mana anda boleh tekan di open account di atas tu untuk membuka akaun demo untuk lihat bagaimana rupa website kami. So ini adalah anda akan lihat ini bagi akaun demo dan pelbagai fungsi-fungsi yang anda boleh explore. Selain daripada itu, kami juga mempunyai M-Equities app iaitu login bagi M-Equities adalah sama seperti M-Equities di website tadi dan anda boleh install di App Store, Apple Store ataupun Play Store, Google Play Store bagi handphone Android. So ini adalah rupa bagi aplikasi mudah alih kami. Anda boleh search saham dan juga ini adalah order book bagi klien-klien kami yang sudah berdaftar untuk membuka account. Anda boleh trade juga di app kami. Dan juga keistimewaan app kami mempunyai push notification di mana bagi kita akan berikan price alert jika saham itu sampai pada satu harga dan harga-harga ini boleh di-set seperti kita set alarm clock di dalam phone kita dan juga kita boleh tengok corporate action dan match trading transaction. Baik, selain daripada itu, anda juga boleh follow Telegram channel kami di t.me/mequities ataupun just jika sudah install app Telegram, anda boleh just search M-Equities, AMEQUITIES dan follow kami untuk dapat perkembangan daripada research team kami yang akan dihantar setiap hari. Okey, anda juga boleh melihat ini adalah laporan research kami, contoh laporan research kami yang cover pelbagai aspek. Okey, antaranya adalah keseluruhan market, sektor-sektor tertentu, global economic review, saham-saham juga kami akan memberi cadangan saham, stocks on radar dan juga kami research team kami akan memberi analisis tentang company-company individu. Okey, baik. So ini adalah contoh seminar yang kami lakukan ataupun handholding session bagi mereka yang baru untuk berjinak-jinak dengan saham. Kami akan berikan sedikit. So ini adalah rakaman sebelum PKP. So kami boleh melakukan dalam keadaan sebegini. Tapi buat masa ini kami melakukan webinar yang seperti anda sedang hadir sekarang ini. Okay, apakah bagaimana cara nak buka akaun bersama kami? So, jika anda tidak biasa tentang buka akaun, anda boleh buka akaun di Bursa Anywhere app. Ini adalah app daripada Bursa Malaysia, di mana anda boleh buka akaun CDS di mana-mana bank di Malaysia, investment bank di Malaysia ataupun broker di Bursa Anywhere app. So, jika anda belum mempunyai akaun CDS, ia akan beritahu no CDS account found dan anda boleh buka CDS di step-step berikut. Dan di step nombor 7, pilih akaun M Investment Bank sebagai primary preferred ADA ataupun authorized depository agent anda.
bagi mereka yang sudah ada akaun CDS, anda juga boleh membuka akaun baru di dalam app ini, tapi anda kena tekan di menu sana untuk membuka akaun CDS yang baru. Baik, so akaun CDS ini digunakan untuk membeli untuk menyimpan saham di mana ia dikawal selia oleh Bursa Malaysia. Tapi jika anda ingin dan digunakan akaun CDS ini hanya digunakan untuk membeli IPO sahaja. So di mana jika anda beli IPO, anda memerlukan nombor CDS dan juga dana anda untuk diberikan kepada badan-badan yang memberikan IPO. So bagi selepas anda membeli IPO, jika anda ingin menjual IPO ataupun ingin menjual beli saham yang sudah ada di market, anda boleh anda kena buka trading account bersama kami. So trading account adalah seperti yang saya maklumkan tadi, iaitu account e-direct dan juga account collateralized. So ini adalah dokumen sokongan yang diperlukan, salinan IC depan belakang. Jika anda bukan orang Malaysia, anda boleh memberikan pasport, 3 bulan penyata bank ataupun e-statement yang boleh didapati daripada online banking tuan-tuan dan puan-puan, slip gaji atau business card ataupun student ID jika anda masih belajar. Jika anda adalah suri rumah, anda juga boleh mendaftar. Dan baik, so seterusnya, ini adalah nombor untuk akan hubungi kami. Jika anda mempunyai sebarang soalan. So nama saya di sini adalah nombor saya, iaitu 0193176917. Anda boleh WhatsApp saya dan rakan-rakan saya jika anda mempunyai sebarang persoalan. Anda juga boleh email kami di sales-ebis@mbankgroup.com jika anda lebih selesa untuk email. Baik, tanpa melengahkan masa, ingin saya memperkenalkan speaker jemputan kita pada hari ini, Encik Suzaldi Maulan atau lebih dikenali sebagai Pak D, merupakan seorang penasihat perancang kewangan berlesen yang mempunyai pengalaman dalam bidang pelaburan saham selama lebih dari 15 tahun. Pak D sangat aktif dalam menyampaikan ilmu mengenai pelaburan dan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai cara melabur secara patuh syariah melalui penulisan beliau dalam beberapa buah buku yang diterbitkan secara dalam talian. Beliau juga aktif menulis blog dalam laman seorang beliau yang boleh diakses melalui pakdi.net, di samping turut menjadi salah seorang kolumnis menerusi sebuah majalah dalam talian. Pak D yakin setiap orang berpotensi untuk menjadi pelabur sama ada secara individu atau dengan profesional yang berlesen, dengan bantuan profesional yang berlesen. Baik, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Pak D. Okey, terima kasih Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan share terlebih dahulu slide yang disediakan. Okey, dah boleh nampak ke? Okey, kalau boleh nampak slide yang disediakan boleh. Okey, sebab saya tak keluar dia punya di depan. Okey, jadi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini. Okey, yang mana pada pagi ini adalah yang kedua dan juga terakhirlah dengan investment untuk tahun ini, yang mana saya akan membincangkan tentang strategi pelaburan saham yang adalah, okey, sebahagian strategi lah apa yang saya dapat kongsikan adalah sebahagian strategi pelaburan yang ada, strategi pelaburan saham yang ada. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini bagi peminat bola sepak mungkin dia pernah melihat poster ini. Okey, yang mana kalau ini kalau kita sebut pasal pasukan Liverpool misalnya, dia akan dikenali sebagai pasukan yang bermain secara pressing. Manakala kalau Manchester City sekarang ataupun yang diketuai oleh jurulatih Pep Guardiola, maka orang akan menyebut ni adalah permainan secara tiki-taka.
Manakala untuk Thomas Tuchel Chelsea pula dia akan berkata oh ini tentang style ball control. Dan sebelum dipecat baru-baru ini, okey, sebelum dia meninggalkan Manchester United, Ole pula ini memanglah ini satu poster yang orang kata troll, iaitu dia kata strategi Manchester United adalah cuma pass to Ronaldo. Okey. Tapi sekarang ni Manchester United telah pun melantik interim manager yang baru yang lebih orang kata yang mempunyai cara permainan yang tersendiri. Jadi apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah beginilah sebenarnya kalau kita membuat pelaburan dalam saham atau apa-apa pelaburan sepatutnya kita boleh memberitahu ataupun orang beritahu apakah sebenarnya cara pelaburan kita. Maksudnya kalau orang kata Pak Di macam mana Pak Di beli saham, so saya boleh terangkan balik kepada orang yang bertanya tadi, oh cara saya bila beli saham adalah begini, begini dan begini. Jadi begitulah juga yang perlu dilakukan oleh kita semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu boleh menerangkan kepada orang, okey, mungkin kepada isteri, mungkin kepada suami, mungkin kepada anak-anak dan sebagainya, kawan-kawan. Okey, maksudnya bila kata apakah cara nak kita beli saham ni, macam mana banyak-banyak saham yang ada di bursa ini, apa cara yang kita pakai. Jadi kita boleh beritahu dengan lebih spesifik ataupun memudahkan pemahaman orang lain yang cara kita beli saham ni contoh macam cara Warren Buffett ataupun kita ikut cara Elon Musk, apa yang Elon Musk tweet itulah yang kita nak cari dan sebagainya. Itu yang pentingnya kita kena boleh beritahu. Maksud tidaklah orang kata sekadar saya beli saham sebab saya tengok dekat WhatsApp group dikata saham ni boleh naik. Tapi apa sebenarnya saham tersebut dia tak tahu. Ataupun apa lagi yang boleh tanya kenapa beli saham tenaga sebagai contoh. Sebab saya beli saham tenaga sebab saya tengok ramai orang beli saham tenaga semalam. Itu pun antara benda yang salah lah. Ataupun mungkin dia kata kenapa beli saham ATA IMS. Mungkin dia kata oh sebab tahun lepas kawan saya dah buat untung banyak dengan syarikat ATA IMS sebagai contoh. Jadi itu semua adalah, itu bukan strategi itu bukan strategi pelaburan. Maksudnya itu seolah-olahnya kita ni sekadar nampak ada Ronaldo, saham yang macam Ronaldo kita pass. Apa-apa kita mengharapkan Ronaldo sahaja yang menjaringkan gol untuk pasukan. Okey, jadi inilah orang kata yang akan saya kongsikan pada pagi ini. Okey, dan seperti mana yang diperkenalkan, saya merupakan seorang perancang kewangan berlesen dan saya juga seorang perancang kewangan berlesen yang mempunyai expanded scope. Jadi boleh scan QR code yang tertera. Yang dimaksudkan dengan expanded scope ini ialah saya lulus M7 sama seperti Remizer, cuma bezanya saya lebih kepada advisory punya aspek dan saya boleh memberikan khidmat nasihat dalam pelaburan saham lah sekarang. Tapi spesifik dan limited kepada klien sahajalah. Okey, jadi untuk tentang diri saya yang lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code yang tertera. Okey, jadi seperti mana yang telah saya sebutkan, maka kita ada banyak saham yang ada di Bursa Malaysia. Ini adalah data yang bertarikh 31 Oktober 2021 Okey, yang mana pada 31 Oktober 2021 maksudnya ini lebih kurang sebulan lepas lah. Okey. Dan ini pun belum senarai yang dikeluarkan sebelum senarai syariah yang barulah. Jadi kita mempunyai kita ada 948 public listed company. Okey. Dan daripada 948 itu pada 31 Oktober 2021 kita mempunyai 77% syarikat yang patut syariah. Okey. Jadi nak tunjuknya kita sebagai pelabur runcit biasanya kita bukanlah ada satu pasukan analis yang bersama-sama dengan kita untuk mencari saham apa yang nak beli. Jadi sekarang ni kita kena orang kata mempunyai satu kaedah, satu metodologi ataupun satu sistem ataupun dalam bahasa yang lebih teknikal kita mempunyai satu investment policy statement yang mana daripada sejumlah saham yang ataupun sejumlah hampir 1000 syarikat public listed company ini kita boleh tahu di manakah kita nak fokus. Inilah benda yang pertama yang kita kena buat, mana kita kena tahu apa yang kita nak.
Contohnya kita nak fokus kepada industrial product ataupun mungkin kita nak kepada consumer ataupun mungkin kita suka kepada saham-saham teknologi, okey? Ataupun mungkin kita rasa kita nak cari syarikat-syarikat yang lebih muda yang mana ada dalam east market, okey? Dan bagi Muslim tentu antara benda yang dia akan buat keputusan terlebih dahulu ialah dia akan mencari apakah saham-saham patuh syariah yang ada. Okey, jadi maksudnya kita tak mampulah orang kata dengan modal kita sebagai pelabur runcit yang terhad, okey, walaupun mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ada mungkin 1 juta modal untuk melabur saham, tapi sebenarnya 1 juta ringgit itu pun sebenarnya adalah modal yang masih kecil lah nak dibandingkan dengan pelabur-pelabur institusi yang lain. Jadi walaupun nampak besar bagi seorang pelabur kecil untuk pelabur runcit, tapi sebenarnya jumlah itu masih kecil. Okey, jadi nak tunjukkan apa-apa pun kita pelabur runcit ni tak boleh nak cover semua saham yang ada. Okey, pelabur runcit ini nak tak nak kita kena buat keputusan untuk orang kata memilih apakah yang bersesuaian dengan kita berdasarkan apa yang ada untuk yang ditawarkan oleh yang ada di perusahaan misal lah. Okey. Jadi apakah strategi pelaburan tuan-tuan dan puan-puan? Okey, jadi sudah tentulah strategi yang terbaik adalah strategi yang sesuai dengan diri sendirilah. Tapi kebanyakan pelabur baru, okey, kebiasaannya dia akan cenderung mengikut orang kata sekarang ni istilah dia sifu saham lah. Okey, sebab pada hari ini mudah untuk kita tengok dalam media-media sosial banyak pihak yang mengiklankan tentang kelas-kelas saham. Okey, jadi itulah bagi kebanyakan pelabur runcit dia akan bermula dengan cara tersebut. Okey, yang mana iklan-iklan akan dipaparkan di media sosial dan kebiasaannya iklan-iklan ini sudah tentulah sebab dia nak mengajak kita untuk menyertai kelas tersebut, maka sudah tentu mereka akan memaparkan keuntungan. Kalau dia memaparkan kerugian, maka siapa nak datang kelas tersebut adalah kita kena bayar kelas. Lepas tu yang dia beritahu tak boleh buat untung. Maksudnya ada kerugian dan sebagainya. Okey. Jadi bila dia dah tertarik ataupun melihat iklan tersebut, maka dia akan pergi kelas tersebut dan dia akan ikut cara siapa sifu yang sahamnya dia join kelas tadi lah. Okey. Cuma kadang-kadang apa yang berlaku ialah, bukan kadang-kadang, memang selalu berlaku ialah sifu yang diikut tu rugi. Okey. Dan dia rasa pelik dan dia rasa keliru. Kenapa agaknya kita dah bayar beratus-ratus dan mungkin sampai beribu-ribu ringgit dengan screenshot yang ditunjukkan oleh sifu-sifu saham ini tapi rugi. Okey, dan kita rasa ini penipu, ini scammer dan sebagainya. Akhirnya kita tukar strategi dan kita ikut sifu saham yang lain pula. Okey, jadi inilah yang ramai dibuat. Dia akan pergi daripada satu kelas ke kelas yang lain. Okey, daripada kelas A belajar dengan kelas B, kelas C dan seterusnya. Okey, tak ada masalah untuk pergi ke pelbagai kelas. Malah saya sendiri pun pergi belajar melalui pelbagai kelas lah, daripada pelbagai analis, fund manager dan sebagainya. Tapi yang penting sekali daripada situ kita perlu ada matlamat lah, bila masuk ke kelas kita perlu ada vision, iaitu kita akhirnya akan mempunyai beberapa strategi yang sesuai dengan diri sendiri. Okey, maksudnya kita pergi kelas tu bukanlah kita nak cari ataupun kita nak cari kelas yang tak boleh rugi. Tapi sebenarnya kita pergi belajar itu sebenarnya kita nak mencari apakah strategi pelaburan yang ada, dan daripada 10 strategi pelaburan yang kita ada, kita pilih untuk pakai 2 ataupun 3 strategi sahaja, itu pun mencukupi. Okey, dan kita tak perlu pun sebenarnya untuk tahu ataupun menjadi mahir pakar dalam semua strategi. Sebagai contoh, saya sendiri tidak terlibat dengan IPO. Okey, jadi bila tidak terlibat dengan IPO, maksudnya saya tak membeli apa-apa IPO sampai sekarang. Okey, sebab itu strategi yang saya pilih. Maksud strategi saya boleh beritahu saya tak akan beli saham-saham IPO. Okey, jadi walaupun saya tahu tentang IPO itu apa, macam mana nak apply IPO, bagi pelabur Bumiputera dia boleh mohon MIPI dan sebagainya, tapi itu bukan strategi yang sesuai dengan saya, jadi saya tak buat. Tapi itu tidaklah bermaksud siapa yang fokus kepada IPO itu adalah pelabur yang tak pandai, tak. Itu sebab bergantunglah kepada strategi masing-masing yang manakah sesuai dengan strategi yang suit ataupun yang kita boleh faham lah. Tapi hakikatnya disebabkan kita mempunyai salah faham
Yang mana kita menganggap bila buat kelas saham itu, mana sifu-sifu ni dia mesti untung setiap masa. Dan dia cuba mencari keuntungan yang cepat, yang tinggi dalam masa yang sangat singkat. Jadi bila berlaku kerugian pasaran, uh, maksudnya sifu-sifu saham tak boleh nak buat untung, maka dia mana pergi sifu A rugi, sifu B rugi, sifu C rugi, akhirnya dia jadi keliru lah. Lepas tu dia cuba bandingkan lah sebab ini pun soalan saya selalu terima lah. Dia akan tanya, Pak D, kelas yang dibuat oleh ini bagus tak bagus? Pak D, kelas yang ini buat bagus tak bagus? Jadi itu merupakan soalan yang susah untuk saya jawab disebabkan macam mana saya nak tahu sebab saya pun tak pernah attend kelas-kelas yang disebut itulah. Okay, tapi tuan-tuan puan-puan, yang penting pergi kelas belajar ini bukannya kita nak jadi pengikut tegar sifu tersebut, tapi kita nak mencari apakah strategi yang dia ada dan apakah strategi itu sesuai dengan matlamat yang kita nak ataupun dengan cara dengan diri kita sendiri. Okay, jadi saya kongsikan terlebih dahulu apakah strategi-strategi pelaburan yang ada. Okay, ini adalah strategi yang pertama yang tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan, okey, iaitu yang pertamanya adalah strategi yang mana kita ini membuat satu portfolio pelaburan, okey, berasaskan saham-saham yang disebut sebagai indeks konstituen ataupun saham-saham yang menjadi pendasar-pendasar indeks. Okey, ini merupakan KLCI FBN KLCI 30. Okey, ini indeks yang utamalah dan indeks ini tidak patuh syariah. Cuma inilah data yang saya ada, saya boleh kongsikan. Okey, jadi di sini ada 30 syarikat. Okey, ada daripada Maybank sampai ke Sam Dhabi di bawah tu. Dan Maybank merupakan syarikat yang paling besar, 96 bilion market cap, dan dalam indeks ini yang paling kecil adalah Sam Dhabi. Okey, jadi ini adalah satu strategi yang kita boleh pilih. Iaitu kita boleh cakap dekat orang bila ataupun kita boleh membangunkan strategi sendiri yang mana kita bagi tahu saya melabur saham dan saya nak fokus kepada saham-saham yang berstatus indeks ataupun yang menjadi indeks konstituen bagi KLCI. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan senarai ini, cuba tengok siapa sini yang tak pernah dengar syarikat-syarikat yang disebutkan yang ada dipaparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang tak tahu Maybank? Siapa tak tahu Public Bank? Okay. Siapa yang tak tahu Petronas Chemical? Siapa yang tak tahu Mr. DIY? Okay. Siapa yang tak pakai Maxi? Siapa yang tak pakai Axiata, Digi dan sebagainya? Okay, jadi di sini kita dapat tahu, okay, bila disebut tentang strategi untuk membeli syarikat-syarikat, public listed company yang menjadi indeks saham, maka kita boleh orang kata yakin yang mana ini adalah syarikat-syarikat yang mana menjadi kesukaan fund managers lah. Okay, itu satu yang pertama. Dan yang keduanya, syarikat-syarikat yang besar yang berjenama seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya balik dekat diri sendiri. Agak-agaknya bila syarikat seperti Tenaga Nasional ni akan bankrupt? Jadi ini soalan yang kita boleh jawab sendirilah. Rasa-rasa bila TNB ni akan bankrupt? Bilakah syarikat seperti Nestle ni orang tak nak beli barang dia? Okay, Nestle ni apa yang kita buat? Sarapan pagi tadi mungkin ada yang minum Milo. Pagi tadi tak kalah makan Maggi kan? Maksudnya semalam, lemari minggu lepas, bila last kita makan Maggi? Okay, bila last kita minum Nescafe sebagai contoh? Jadi bilakah jenama-jenama makanan tersebut orang tak akan pakai? Okay, contoh seterusnya syarikat yang baru tersenarai di bursa, Mr. DIY. Sekarang perhatikan di kawasan-kawasan kejiranan kita, di pekan-pekan kita tinggal, ada tak Mr. DIY? Macam saya sendiri, ada Mr. DIY depan rumah. Jadi maksudnya Mr. DIY ni bila kita lalu sama ada di rumah saya sendiri, di kawasan kejiranan sendiri ataupun di kampung pun, malah kalau kita pergi bercuti pun, kita akan tengok Mr. DIY ni sentiasa penuh dengan orang. Sentiasa orang datang ke Mr. DIY. Tak pernah kita masuk ke outlet Mr. DIY, kedai dia yang mana orang tak ada dalam tu. Okay, malah waktu PKP tu Mr. DIY ni memang itu pun menjadi tumpuan ramai. Jadi inilah yang dikatakan kekuatan atau syarikat-syarikat indeks ini yang mana kita boleh orang kata tahu syarikat-syarikat ini mempunyai kekuatan perniagaan yang mana apabila syarikat-syarikat yang mempunyai kekuatan perniagaan ini, maka apa sebenarnya yang dia bagi kepada pelabur, maka syarikat-syarikat seperti ini dia akan memberikan dividen lah. Okey, mana kelebihan utamanya adalah memberikan dividen kepada kita.
Okey, nak dibandingkan dengan kenaikan harga saham, mungkin syarikat-syarikat seperti ini kurang sedikitlah. Dia boleh buat tapi dia kurang sedikit. Sebagai contoh, kalau saham seperti Press Metal, boleh tak dia nak jadi boleh tak pada harga ini dia boleh tak naik jadi 100%? Okey, jadi kalau Press Metal harganya nak jadi 100%, maka bila benda tersebut berlaku, maka syarikat Press Metal akan menjadi hampir sama besar dengan Maybank. Jadi adakah benda tersebut logik atau tak logik boleh berlaku? Maka itulah orang kata penilaian kita boleh buat secara mudahnya, adakah syarikat-syarikat indeks ini boleh naik harga dengan banyak. Jadi kalau begitu, kalau kita nak mencari saham-saham yang mempunyai potensi kenaikan harga yang banyak, adakah sesuai untuk kita memilih strategi indeks ini? Okay, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, selain daripada indeks konstituen, kita membeli saham-saham indeks konstituen ini, maka ataupun saham-saham yang dalam status KLCI, maka di sini saya tunjukkan kepada tuan-tuan puan-puan, kita juga boleh beli orang kata saham-saham blue chip tapi tidak berstatus indeks lah. Yang mana ini ada dalam di website Bursa Malaysia. Maksudnya apa yang saya sebutkan tadi ialah FTSE Bursa Malaysia KLCI, yang warna biru. Dan kita juga sebenarnya ada selepas 30 syarikat yang utama yang besar tadi, maka kita ada 70 FTSE Bursa Malaysia Mid 70 Index. Maksudnya 70 syarikat yang terbesar selepas yang 30 tadilah. Yang mana kita gabungkan keduanya, dia akan jadi FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index. Yang mana ada di syarikat tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, tidak semualah syarikat-syarikat yang kita tahu ada di bursa ini tersenarai dalam menjadi indeks konstituen. Contohnya kita ada yang baru tersenarai macam, bukan tersenarai, baru diapungkan mengambil alih BNB Holdings macam Bank Islam. Kita ada Takaful Malaysia sebagai contoh. Malah kita sendiri ada Bursa Malaysia juga sebagai syarikat listed company. Ini semua syarikat sektor finance yang mana? Yang syariah compliant. Dia tidak tersenarai dalam syarikat FBN KLCI 30. Tapi syarikat-syarikat tersebut sebenarnya tersenarai dalam FTSE Bursa Malaysia Mid 70 Index. Dan biasanya lazimnya syarikat-syarikat ini kita boleh kategorikanlah ini merupakan syarikat-syarikat blue chip. Kelebihannya sama seperti indeks tadi, iaitu syarikat-syarikat seperti ini memang mempunyai kekuatan daripada majoriti lah. Tak semua majoriti daripada syarikat-syarikat ini mempunyai kekuatan daripada sudut mampu memberikan dividen yang memuaskan. Dan syarikat-syarikat yang next 70 biggest ini juga, dia orang kata berpotensi untuk masuk kepada dalam indeks punya menjadi indeks konstituen lah. Jadi dari satu sudut, kalau nak lebih untung daripada sudut kenaikan harga, maka kita boleh ketepikan syarikat-syarikat indeks yang saya tunjukkan yang pertama tadi, dan kita boleh pula mencari syarikat-syarikat yang kita sebut sebagai berstatus mini blue chip ni lah, yang mana syarikat-syarikat yang besar tapi masih ada ruang untuk dia berkembang. Jadi ini adalah pilihan yang kedua dalam portfolio saham tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga boleh membeli saham-saham untuk syarikat-syarikat yang terdiri daripada FTSE Bursa Malaysia Mid 70 Index, yang mana syarikat-syarikat ini daripada sudut pertumbuhan dia lebih boleh berkembang ataupun boleh mendapatkan untung capital gain yang lebih banyak lah daripada kebiasaannya daripada FTSE Bursa Malaysia KLCI itu sendiri. Itu adalah strategi yang kedua yang boleh digunakan pakai. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi strategi yang kita boleh pakai? Maka tuan-tuan dan puan-puan, antara strategi yang boleh kita pakai di Bursa Malaysia ialah kita boleh pilih untuk melabur dalam ETF, Exchange Traded Fund. Ini juga merupakan data daripada Bursa Malaysia, yang mana daripada sini untuk Exchange Traded Fund masa tadi kita ada 948 public listed companies. Sekarang ni kita pada 948 itu, seterusnya apa lagi yang ada? Kita ada REITs, kita ada ETBS, dan apa yang saya nak cerita ni, tuan-tuan puan-puan boleh juga beli Exchange Traded Fund. Yang mana Exchange Traded Fund ini, tuan-tuan puan-puan, dia merupakan unit trust, bukan unit trust lah, dia seolah-olah unit trust, tapi dia didagangkan ataupun dijual beli di Bursa Malaysia sama macam beli saham yang lain. Dan kelebihan kita melabur dalam ETF ini ialah kita boleh membeli syarikat-syarikat
yang saya tunjukkan tadi, strategi pertama dan juga strategi kedua dengan modal yang sangat rendah. Okey, saya tuan-tuan puan-puan mungkin akan perasan bila saya tunjukkan syarikat-syarikat yang seperti ini, mungkin satu perkara yang akan dibangkitkan ialah harganya sudah tinggi. Okey, harga saham-saham yang Pak Di tunjuk ni tinggi. Jadi saya tak ada modal yang besar nak beli harga saham yang tinggi-tinggi seperti ini. Okey, tapi kalau modal lah menjadi isu, maka dan berminat untuk membeli syarikat-syarikat yang kuat statusnya seperti ini, yang besar seperti ini, maka pilihannya ialah membeli ataupun membuat satu portfolio ETF, iaitu Exchange Traded Fund. Dan kita ada 20 ETF di Bursa Malaysia, 14 tidak patuh syariah dan 6 daripadanya adalah ETF yang patuh syariah. Dan apa yang menarik, ETF yang ada di Bursa Malaysia ini, kita ada satu ETF yang mana ETF ini membeli syarikat-syarikat yang tersenarai di pasaran US lah. Okey, yang mana kita namai ETF US 50 nama dia. Okey, yang mana denominated dalam US dollar, yang mana walaupun tersenarai di Bursa Malaysia, tapi saham-saham yang ETF ini beli ialah saham-saham yang seperti Facebook, seperti Amazon, okey, seperti Johnson & Johnson. Okey, maksud jenama-jenama yang jenama-jenama yang kita kenal lah di peringkat global. Sebabnya kalau kita nak beli saham di peringkat saham-saham global pun boleh, tapi cuma mungkin modal, kalau kita rasa sudah mengeluh dengan harga Nestle sebagai contoh, cubalah tengok saham Facebook, harga dia berapa. Cubalah tengok saham Apple, berapa ringgit, berapa dolar harga dia. Kalau saham Visa, berapa dolar harga dia. Okey, jadi nak tunjukkan, kita rasa dah mahal dah saham-saham indeks yang saya tunjukkan tadi, tapi saham-saham US pasaran Amerika pula jauh lebih mahal daripada saham-saham indeks yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okey, dan portfolio ETF ini merupakan kaedah ataupun strategi pelaburan yang lebih yang pasif lah kita panggil, yang mana tuan-tuan puan-puan tak perlulah, orang kata disebabkan nak beli ETF, tak perlulah nak membuat kajian saham yang lebih tentang syarikat-syarikat yang saya tunjukkan ini. Okey, cuma pilih sahaja kita nak beli ETF itu indeks yang mana? Indeks yang mewakili Malaysia ataupun ETF yang mewakili, contoh ada pendedahan dalam Asia Pasifik, ataupun mungkin kita nak beli ETF yang saya sebutkan tadi, ETF dalam pasaran US market. Kita juga ada ETF dalam emas di sini, mana ETF emas pun kita ada di sini. Okey, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh membeli emas tanpa perlu orang kata pening kepala nak fikir nak simpan emas dekat mana. Salah satu caranya ialah kita membeli emas dalam bentuk ETF, yang mana kalau kita beli 1 gram mungkin tak ada masalah nak simpan emas tu dekat mana. Tapi bila kita dah beli emas tu sampai lebih 100 gram sampai setengah kilo contohnya, maka sudah tentu kita terpaksa memikirkan nak simpan emas dekat mana, maka ETF merupakan satu pilihan yang adalah bagi kita. Okey? Ini adalah strategi yang ketiga, dan seterusnya strategi yang keempat ialah ramai orang sukalah. Okey, iaitu strateginya ialah bila dia akan fokus kepada MITS ataupun syarikat-syarikat yang berstatus medium to small cap stocks. Okey, yang mana inilah majoriti daripada saham-saham yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okey, dan ini merupakan laporan daripada Bloomberg. Okey, nak tunjuknya sebagai contoh walaupun yang mana FTSE Bursa Malaysia Small Cap Index telah pun naik 34% daripada November low 2020. Okey, walaupun kita tengok macam indeks KLCI tidak berapa orang kata tidak berapa orang kata menggiurkan, tidak berapa seronok, tapi bila kita tengok kepada saham-saham yang berstatus medium to small cap, maka ramai yang lagi sukalah, sebab inilah tempat yang mana kalau tuan-tuan, inilah jenis saham jenis saham yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mendapat untung yang besar daripada sudut capital gain, maka inilah jenis saham yang mana tuan-tuan kena pilih lah. Okey, cuma kekurangan maksudnya ataupun benda yang kita kena tahu apabila kita membeli medium to small cap, dia tidak memberikan dividen yang besar lah, sebab keuntungan yang dia ada itu dia akan pusingkan semula untuk pertumbuhan syarikat. Itu yang pertamalah, maksudnya siapa yang beli
Siapa yang bermatlamatkan dividen, maka dia tidak sesuai untuk membeli saham-saham medium to small cap ini. Okey. Seterusnya, saham medium to small cap ni juga, macam mana kita nak tahu ialah tuan-tuan dan puan-puan boleh buka platform. Contoh dah buka akaun dengan M Investment, maka saya nampak tadi seperti mana yang dikongsikan, ada ada data yang disebut sebagai market cap dalam platform tadi. Okay, yang mana market cap ataupun apa yang dikatakan sebagai medium to small cap ni ialah market cap dia ataupun saiz pasaran saham itu mestilah sekurang-kurangnya 200 juta dan sehingga 2 bilion ringgit. Maka itulah kategori saham-saham medium to small cap stocks. Okay, jadi ini memang ramailah bila orang bercerita, orang tunjuk dekat media-media sosial sebagai contoh. Maka apa yang kita dapat tengok, kebanyakan pelabur runcit di Malaysia memang itulah pilihan utama dia membeli saham-saham berstatus medium to small cap stocks. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, risiko yang terbesar yang mana risiko yang kita perlu betul-betul faham tentang medium to small cap ini ialah saham-saham seperti ini dia sangat sensitif kepada perubahan fundamental sesuatu syarikat lah. Jadi ini menyebabkan saham-saham seperti ini boleh jatuh harga dengan teruk. Maksudnya kalau kita membeli saham seperti ini, kena bersedia untuk melihat kejatuhan sehingga 20-30% kalau silap beli pada tahun yang pertama. Kalau kita terus hold saham-saham ini, kita tak perasan yang fundamental setelah pun berubah, maka dia boleh jatuh sampai lebih 50%. Kalau tuan-tuan boleh ingat balik apa yang berlaku kebelakangan ini, yang satu baru berlaku minggu lepas, seminggu dua ini, iaitu syarikat yang berkaitan dengan ATA IMS. Yang mana syarikat ATA IMS ini merupakan salah satu vendor ataupun pembekal bagi syarikat Dyson, iaitu pembuat penyedut vacuum cleaner tu yang berasal yang UK based punya vacuum cleaner yang harga mahal tu. Okay, jadi syarikat ini ada isu daripada sudut labor lah, isu labor law berkaitan dengan labor. Jadi apa yang berlaku, syarikat Dyson telah pun memutuskan terminate ataupun memberhentikan, menamatkan kontrak dengan syarikat ATA IMS. Jadi kenapa saham ini jatuh dengan begitu teruk? Ini disebabkan majoriti revenue ataupun hasil pendapatan jualan syarikat sales yang dibuat oleh syarikat ATA IMS ini majoriti besar yang datang daripada kontrak-kontrak yang diperoleh oleh Dyson. Jadi ini menyebabkan apabila Dyson menamatkan kontrak, maka kita dapat perhatikan saham ATA IMS ini jatuh dengan begitu banyak sekali. Dan sebelum ini beberapa bulan lepas dan yang masih berlaku sampai hari ini ialah apa yang berkaitan dengan syarikat yang dinamakan Cerebral Dynamic dan juga dia punya affiliate lah seperti K-Power, seperti Sarawak Consolidated. Okay, yang mana apa yang berlaku ialah ini pun melibatkan fundamental iaitu laporan audit atau melibatkan proses audit. Dalam kita nak menyiapkan laporan tahunan syarikat ini perlu diaudit dan ada isu dekat situ. Jadi dan ini menyebabkan saham yang berkaitan dengan Cerebral Dynamic dan juga dua syarikat yang lain ini juga mengalami kejatuhan harga yang sangat ketara. Okey, inilah orang kata high risk high return. Jadi kalau kita memang nak mencari keuntungan yang besar, maka memang inilah pilihan strategi yang ada, iaitu kita fokus kepada saham-saham medium to small cap. Tapi kena ingat, sekiranya berlaku apa-apa isu yang kecil, bukan isu kecil lah, apa-apa isu fundamental yang berubah untuk satu syarikat tersebut, maka kita akan perhatikan inilah syarikat yang paling teruk, mempunyai kejatuhan yang paling teruk. Jadi jangan, sebab itulah penting tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak pergi kelas kan, nak pergi kelas sesuatu sifu saham tadi, kita kena tahu yang ditunjuk tu, yang di screenshot kepada kita itu saham jenis yang macam mana. Dan kita kena tahu adakah dia ni jenis yang simpan lama ke, simpan sekejap dan sebagainya. Sebab bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berpegang, kita nak mendapatkan syarikat medium to small cap yang orang kata memberikan keuntungan yang berlipat kali ganda. Walaupun dalam situasi setahun yang lepas banyak kita dapat tengok ramai pelabur runcit, pelabur baru yang dapat untung berlipat kali ganda. Tapi cuba tengok dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Okay, orang pun dah tak boleh share dia punya screenshot profit sebab memang pasaran kita yang agak kurang memuaskan kebelakangan ini.
Okey. Itu dan seterusnya tuan-tuan dan puan, selain daripada kita fokus kepada indeks, kepada blue chip, dividen dan sebagainya, dan juga kita membeli saham-saham yang growth tadi, small cap, medium to small cap, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh untuk memilih membentuk portfolio pelaburan saham tuan-tuan dan puan-puan berasaskan sektor. Okey, kita ada banyak sektor di Bursa Malaysia. Jadi kita boleh fokus, industrial products, consumer products, teknologi, properties, construction, plantation, sampailah ke financial services. Jadi apa yang berlaku apabila COVID variant yang baru Omicron ini menjadi hangat seminggu lepas, maka apakah saham yang naik? Maka saham-saham yang berkaitan dengan kesihatan dia naik. Tapi apabila nanti reda balik dia punya orang kata kebimbangan terhadap COVID ataupun variant yang baru, maka saham healthcare ini akan jatuh semula. Sama juga bila berlaku lockdown pada setahun yang lepas, apa yang berlaku banyak saham-saham medium to small cap, khususnya saham-saham berasaskan teknologi, maka saham-saham ini banyak yang naik. Tapi masih ada sektor-sektor yang masih tak naik. Sebagai contoh, sektor yang masih lagging, yang masih jelas lagging dia ialah macam sektor properties. Sektor properties, hartanah, kita perhatikan masih banyak lagi syarikat-syarikat sektor hartanah ini yang mana harganya masih tidak naik-naik. Sama juga. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan boleh salah satu benda yang kita boleh guna pakai macam mana kita buat satu sectorial portfolio ini adalah contohnya kita tengok apa yang dibentangkan dalam belanjawan negara sebagai contoh. Jadi bila belanjawan negara ini kadang-kadang kerajaan kita mempunyai fokus untuk sektor-sektor yang tertentu. Sebagai contoh untuk 5G. Jadi kalau kerajaan nak roll out 5G, sektor mana yang akan paling membuat keuntungan, yang berpotensi membuat keuntungan. Kalau kita perhatikan zaman-zaman yang sebelum ini, kerajaan kita banyak fokus kepada projek-projek seperti MRT dan sebagainya. Maka bila projek-projek seperti MRT diumumkan, maka sektor yang mana yang akan naik. Sama juga bila negara kita ni merupakan negara yang menjadi pengeksport utama kelapa sawit. Jadi bila kita dengar pekebun-pekebun sawit mula tersenyum, pekebun-pekebun sawit kecil mula tersenyum, jadi kita boleh expect apakah sektor mana yang akan naik harga, dan saham dalam sektor mana yang akan dapat harga yang lebih lah. Jadi ini contoh tuan-tuan puan-puan. Boleh juga tuan-tuan puan-puan pilih, maksudnya tuan-tuan puan-puan ada kemahiran untuk membaca laporan-laporan makroekonomi, yang mana melihatkan daripada laporan-laporan ekonomi kerajaan, laporan-laporan industri. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh fokus portfolio itu pada tahun ini sebagai contoh atau tahun depan 2022 nak fokus kepada sektor yang mana. Mana ini juga boleh menjadikan satu strategi yang mana kita boleh fokus portfolio kita kepada satu dua sektor tertentu sahaja. Dan ini merupakan strategi seterusnya tuan-tuan puan, strategi yang jaranglah orang bincangkan, tapi strategi ini ada, iaitu yang dinamakan sebagai situasi special situation. Kita panggil strategi special situation. Yang ini berlaku apabila PNB ini memang berlaku pada tahun lepas, yang mana PNB dia menjual semua entire shareholdings dia 56.3% dalam syarikat CCM, Chemical Company of Malaysia Berhad. Pada harga lebih kurang 300 juta lah. Dia jual kepada syarikat Batu Kawan. Jadi di sini tuan-tuan puan, saya perhatikanlah sebab kita tengok dalam media sosial tak ramai pun yang cakap pasal CCM. Tapi ada satu dua fund manager yang saya follow, dia memang dah follow CCM ni lama. Jadi apabila pengumuman ini dibuat, maka harga saham CCM naik sampai 300 ke 400% dalam masa beberapa bulan sahaja. Jadi ini kita namakan sebagai special situation portfolio. Contohnya seperti mana sesebuah macam PNB ni dia diverse dia punya holdings dalam CCM. Dan sebelum ni kalau mungkin dah dengar macam spin-off company, syarikat-syarikat spin-off, ataupun syarikat-syarikat yang tiba-tiba dia nak buat restructure dia punya capitalization, menyebabkan kadang-kadang kita perhatikan ada pelabur ini mendapat dividen yang sangat besar. Jadi contoh-contoh yang dinamakan sebagai special situation portfolio, yang mana benda ini memang tak boleh kita tengok carta saham
Tetapi kita kena follow analyst report, kita follow news yang tertentu, yang mana ini juga boleh kita fokus, kita boleh buat satu portfolio seperti ini, tapi kelemahan dia ialah benda ni tak berlaku selalu lah. Okey, dia tidak berlaku selalu. Jadi kita tak boleh menjadikan special situation portfolio ni sebagai sebagai strategi yang utama lah, sebab dia tidak berlaku setiap tahun. Dan ada juga special situation yang mana tidak memberikan pulangan yang diharapkan lah. Maksudnya kita harapkan naik harga tapi tak berlaku sebagainya, itu juga boleh terjadi. Cuma saya nak beritahu ini merupakan salah satu strategi yang ada. Okey, sebab tu ramai orang sebab satu benda lah saya nak tahu sama ada syarikat ini dapat adakah dibincangkan di kalangan pelabur retail, ialah bila kita tengok dalam media sosial orang bincangkan tidak syarikat ni. Bila saya tengok, perhatikan memang sepanjang tahun lepas tidak ada pun okey, kelas-kelas sifu-sifu saham yang screenshot dapat untung sampai 300-400% dalam syarikat Chemical Company of Malaysia. Tapi hakikatnya ada fund manager sebab saya follow fund manager, dia punya analyst report. Okey, dan fund manager ni memang berjaya lah mendapat keuntungan yang besar dalam masa beberapa bulan sahaja. Okey. Dan seterusnya apa lagi strategi yang ada? Inilah yang paling ramai orang suka buat. Satu, dia beli saham-saham yang medium to small cap, dan juga pada masa yang sama dia akan membeli satu saham itu berdasarkan carta-carta saham. Dan inilah dinamakan sebagai technical analysis, dan tuan-tuan dan puan-puan pun boleh membuatlah satu portfolio khas yang mana fokus kepada pembelian saham secara teknikal. Yang mana untuk strategi teknikal ini lazimnya dibuat secara short term. Okey, yang mana terpulanglah ada orang dia buat dalam bentuk intraday. Okey, yang mana bila buat intraday ini dia akan jual mana chart dia ni merujuk kepada intraday punya chart. Ada yang buat dalam jangka masa mungkin seminggu dua, jadi apa yang chart yang dipakai ni berlaku dalam masa seminggu ke 2 minggu, dan juga ada yang trader yang ambil masa yang lebih panjang, dia akan gunakan dalam tempoh beberapa bulan. Okey, jadi ini contohlah carta-carta ataupun benda yang perlu tuan-tuan dan puan-puan belajar. Okey, yang mana technical portfolio atau technical analysis ini dia lazimnya dia akan merujuk kepada dua perkara, iaitu harga, okey, iaitu candlestick yang kita nampak ini, itu merujuk kepada harga lah, turun berapa buka, berapa yang highest point, berapa lowest point dan harga tutup dia. Okey, yang hijau itu naik, yang merah itu turun. Okey, lepas tu dia akan lukis trend line, okey, support, resistance dan sebagainya, dan juga ada sebahagiannya akan gunakan candlestick punya interpretation, Morobozu, okey, shooting star dan sebagainya. Ada yang menggunakan chart pattern macam apa yang pecah trend line, pecah buat breakout dan sebagainya. Itu semua ialah chart pattern. Jadi terpulanglah nak pakai yang mana satu. Dan satu lagi dia akan dalam technical analysis ini juga dia akan tengok kepada volume lah. Okey, berapakah volume yang ada pada hari yang dalam satu saham tu. Jadi dia akan biasanya, maksudnya mudah ceritanya, technical analysis ataupun portfolio technical kita ni dia akan merujuk kepada dua indikator, iaitu yang berkaitan dengan price movement dan juga indikator yang berkaitan dengan volume. Jadi akan ada pelbagai interpretation, dan inilah yang lazimnya yang banyak yang kelas-kelas yang ada di luar, memang inilah majoritinya, iaitu yang berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan technical analysis, dan memang inilah ramai yang cari, iaitu dia nak mendapatkan keuntungan saham untuk jangka masa yang lebih pendek. Okey, jadi saya tak dalam kesempatan ini saya tak dapatlah nak cerita apa lagi strategi-strategi yang ada, tapi inilah secara mudahnya tuan-tuan puan-puan antara pilihan yang mana saya sebutkan awal tadi. Kita nak jadi, kita boleh tak tulis, beritahu dekat orang kita punya portfolio saham ini strategi apa, dan elakkan kita ini bila kita nak cerita orang, saya punya strategi senang je, saya ikut buy call sifu saham. Itu adalah strategi yang paling senang untuk rugi. Okey, jadi apa-apa strategi yang akan dipakai pun, tuan-tuan dan puan-puan kena faham tidak ada strategi yang confirm untung setiap masa. Ini kalau ada yang menjanjikan strategi confirm untung ini, pergi jauh-jauh lah. Dia memang dah menipu lah dekat situ. Sebab yang jual cendol tepi jalan pun rugi pada waktu hujan. Cendol ni tak dapat terjual sebab orang akan minum cendol ini pada waktu panas kan. Kita tengok penjual cendol waktu panas cepat tutup kedai.
Okey, jadi kalau penjual cendol tu berjalan pun ada untung rugi dia, takkanlah kita yang melabur saham ini pun nak dapat untung setiap masa, setiap kali beli untung, sekali beli untung dan sebagainya. Okey, jadi kita kena faham strategi-strategi saham yang ada ini mungkin strategi itu sesuai pada waktu tertentu sahaja. Okey, dan tidak ada strategi yang sesuai pada semua keadaan. Jadi sebab itulah berhati-hati kepada pihak-pihak yang menyatakan boleh dapat buat untung pada semua keadaan. Okey, macam keadaan sekarang apabila indeks kita yang tidak berapa menarik ini, kita akan perhatikan saham-saham yang berfokus kepada syarikat-syarikat indeks yang blue chip, maka portfolio dia agak kurang menarik lah dia punya return ataupun ada yang rugi pun. Tapi kalau dia pecahkan sebahagian strategi ataupun modal dia untuk beli medium to small cap, maka sebab itu kita boleh perhatikan walaupun KLCI kita indeks tidak berapa cantik tapi masih ada pelabur yang boleh buat duit sebab dia tidak menumpukan ataupun tidak meletakkan modal sepenuhnya, hanya fokus kepada membeli saham-saham indeks yang blue chip sahaja. Okey, sebab sama juga macam setahun yang lepas kalau kita perhatikan, ini pun juga berlaku yang saya rasa sangat inilah amazing, iaitu kita dapat lihat apabila berlaku pandemik lepas, maka syarikat-syarikat glove naik sampai 500-600% keuntungan dia. Okey, maksudnya ini merupakan cyclical punya situation lah. Maksudnya saham lain semua tengah jatuh, tiba-tiba saham healthcare naik dengan banyak. Tapi bila semuanya sedang pulih kembali, kita tengok syarikat-syarikat healthcare telah pun mencatat keuntungan yang besar satu ketika dahulu, akhirnya jatuh banyak sampai hari ini. Kalau tengok carta syarikat-syarikat healthcare, kita akan tengoklah kenapa. Sebab kita itu namanya cyclical punya stock, ataupun pada masa yang sama kita tengok macam syarikat-syarikat plantation, syarikat-syarikat berasaskan besi sebagai contoh, itu semua adalah syarikat-syarikat yang bersifat cyclical, yang mana ada masa dia akan naik dengan banyak, ada masa dia akan turun dan sebagainya. Macam syarikat telur sebagai contoh, syarikat poultry yang menjual ayam dan telur. Okey, pun sama kita akan perhatikan mereka ini sangat bergantung kepada tourism sebab mereka menjual telur kepada hotel. Mereka perlukan hotel buat sektor-sektor kerajaan ini membuat seminar, buat event. Jadi di situ bila buat event, hotel akan order telur kan. Jadi bila event tak dapat buat di hotel-hotel dan sebagainya, maka ada sebahagian syarikat-syarikat telur ini yang mana menjadi rugilah. Okey, sebab apa? Business model dia banyak fokus sales dia kepada hotel-hotel ataupun sangat bergantung kepada restoran, hotel dan sebagainya. Dan dia tidak fokus kepada menjual telur ayam itu kepada retail. Okey, jadi sebab itulah benda-benda seperti ini kita kena faham, nak pergi apa-apa kelas tak ada masalah. Yang penting kita nak develop kita punya strategi pelaburan kita sendiri dan bukannya mencari satu strategi yang akan rugi setiap masa dan tak nak rugi langsung. Okey, jadi sebab semua orang pelabur, saya tanya mana-mana mereka yang telah terlibat lama dalam pasaran saham mesti akan merasa rugi. Okey. Jadi dalam kita nak memilih strategi ini, kita antara kaedahnya ialah pertamanya kita boleh pilih strategi ini ikut risk profile kita lah. Okey, adakah sebagai contohlah kalau kita nak makan daging, okey, sampai sini yang suka makan steak, dia mungkin akan ada menu, dia nak loin ke, nak ribs ke, adakah nak makan brisket dan sebagainya. Dan setiap bahagian daging ini tak semua orang suka. Ada orang yang lebih suka yang bahagian berlemak sikit, ada yang suka yang lebih keras sikit. Dia bergantunglah yang banyak daging. Itu semua bergantung pada selera masing-masing. Sama juga dengan pelaburan. Okey, risiko profil kita macam mana? Adakah kita sesuai dengan mendapatkan long term capital gain? Adakah kita ini patutnya melabur secara pasif sahaja dalam ETF investment tadi? Ataupun kita pada usia dah menjelang nak retire nanti, mungkin kita nak mencari pelaburan yang lebih steady dari sudut dividen, okey? Ataupun kita ni memang jenis suka ataupun senang nak faham pasal news flow play lah. Okay, kita suka banyak membaca, okay, kita follow banyak news. Jadi berita sini kadang kita boleh berita-berita tersebut menyebabkan setengah syarikat itu boleh naik harga dengan banyak. Ada yang fokus kepada IPO, okay, ada yang macam saya sebut tadi cyclical team play, dan juga ada yang suka kepada short term trading profit. Yang mana ini semua adalah pilihan masing-masing, pilihan kita. Kita tak boleh tak boleh orang kata kita sebagai manusia tak boleh nak makan semua daging lembu ni sekaligus. Kita akan pilih bahagian-bahagian tertentu saja kalau pergi pasar pun.
Sama juga nanti kalau tuan-tuan perempuan nak masuk kelas yang lebih lanjut, boleh tanya dengan lebih lanjut. Jangan sekadar tengok screenshot untung saja, tapi tanya juga kepada penganjur kelas tu, sekarang ni boleh tak cerita yang Sifu ataupun yang mengajar ni apa strategi dia yang dia akan kongsikan. Adakah strategi tersebut kita dah tahu ataupun tidak? Atau itu merupakan strategi baru yang mana kita belum tahu, jadi kita pergi kelas tu sebab kita nak dapatkan nak belajar strategi baru yang cikgu tadi ajarlah kepada kita. Okey, sebab kadang saya perasan juga ramai yang pelabur baru ini ingat semua yang mengajar saham tu sama je. Dia tak yang mengajar saham tu bergantunglah, macam saya lebih kepada long term capital gain. Jadi saya tak boleh mengajar, saya tak akan terima orang yang kata saya nak short term trading profit, saya tak pandai nak ajar dan saya tak pandai nak buat. Jadi mana-mana orang yang minta saya tunjukkan cara buat short term trading profit ni, memang saya akan reject awal-awal lah. Sebab itu bukan cara saya tak amalkan pun, dan saya pun tak pandai dengan cara untuk buat short term trading profit ni tadi. Okey, itu satu. Lepas tu maksudnya kita dan satu sampai tak boleh dah pilih satu strategi sahaja. Saya sendiri pun ada menggunakan 2-3 strategi lah. Cumanya yang pertama tadi sesuai dengan diri sendiri, yang kedua tadi kita pilih sesuai dengan masa lah. Maksudnya masa ni bukan masa kita, masa economic cycle, economic situation. Contoh kalau interest rate naik, interest rate turun, apa tindakan dia, macam healthcare ada isu, mana sekarang ni ada status pandemik, apa yang kita patut buat. Kalau ada special situation tadi, adakah dia berkaitan dengan makro ekonomi dan sebagainya, itu semua dah bergantung dengan masa. Okey. Jadi secara umumnya pelabur konservatif yang memang tak nak rugi langsung, sebenarnya langsung tak sesuai melabur dalam saham. Sebab saham ini kejatuhan harga itu ialah package. Okey, bila kita melabur saham, bukan akaun saham, melabur saham mesti rasa rugi. Jadi kalau langsung tak nak rugi, sebenarnya dia tak sesuai lah untuk membuat pelaburan saham. Dan pelabur yang pada risiko profil dia moderate ataupun pertengahan, maka kesesuaian dia lebih banyak dalam saham ni, dalam bursa ni sesuai untuk beli REITs, Real Estate Investment Trust, ataupun beli saham-saham yang memberikan dividen lah, maksudnya dia beli saham-saham blue chip tadi ataupun indeks tadi. Jadi di sini ada pelabur lah, okay, dia akan suka bergantung kepada apa yang dia nak capai. Mungkin dia nak fokus kepada blue chip tadi untuk dividen, dan mungkin dia nak fokus kepada teknologi stock, okay, membeli saham-saham yang berasaskan teknologi, ataupun mungkin dia nak fokus kepada saham-saham medium to small cap. Jadi itu semua bergantunglah kepada risk profile masing-masing diri sendiri, sebab saham teknologi, saham small cap, medium small cap ni memang sesuailah untuk mereka yang yang agresif, yang memang nak keuntungan yang besar, dan pada masa yang sama dia boleh tak kisahlah rugi pun. Mana kalau tersilap saham terbeli rugi, dia boleh terima. Okey, dan kalau dia memang susah nak terima melihat kerugian itu, maka tak sesuailah nak melabur saham-saham medium to small cap. Sebab tu penting jangan ikut orang, jangan ikut buta-buta ikut buy call grup-grup saham WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Sebab kalau kita sekadar ikut orang, tak ada strategi sendiri, orang kata strategi kita senang je, pass to Ronaldo tadi. Mana bila pass to Ronaldo sahaja, bila Ronaldo tak perform, habis kalah lah. Jadi sama juga dengan pelaburan, kita kena tahu kita punya strategi itu macam mana, dan pilih dan develop lah strategi kita sendiri. Orang kata mana cara pelabur kita ni mungkin akan ada 2-3 strategi yang dapat kita gunakan mengikut kesesuaian masa ekonomi itu sendiri. Okey, jadi saya dalam masa lebih kurang 5 minit, 10 minit yang tinggal ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan apa-apa persoalan. Okey. Jadi dan saya akan akhirkan saya punya diskusi slide presentation ini sampai ini sahaja, dan saya serahkan balik kepada Nasir dan mungkin untuk sebarang FAQ. Terima kasih Pak Di atas perkongsian yang menarik dan juga analogi-analogi yang interesting yang kita boleh belajar hari ini. Mungkin kalau ada siapa-siapa yang mempunyai sebarang soalan, boleh ajukan di bahagian chat dan saya akan cuba membacanya kepada Pak Di. Ada siapa-siapa mempunyai sebarang soalan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Di tadi, boleh tulis di bahagian chat ya.
Tak ada sebarang soalan. Mungkin saya boleh tanya Pak Di, apa pandangan Pak Di untuk tahun 2022? Ada apa-apa forecast yang Pak Di rasa menarik yang akan berlaku ke? Itulah sebelum varian itu ditemui. Kita memang menjangkakan akan ada recovery lah dalam banyak sektor. Tapi setelah ada varian yang baru ni, saya rasa dah tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Macam kita kena tengok dulu sains punya, mana KKM lah punya opinion, dan kita pun kena tengok lah macam mana government kita punya apalah dia punya polisi baru ni selepas ada varian yang baru ni. Adakah dia akan menutup sektor ke benda-benda tu lah. Tapi kalau tidak ada varian itu, saya rasa memang kita akan nampak recovery yang banyak lah dalam banyak sektor. Tapi itulah COVID varian baru Omicron saya betul. Nama itu telah merubah lah existing analysis yang ada. Jadi bertabahlah bertambahlah untuk tahun 2022 ni untuk at least melihat apa impact yang boleh terjadi dengan varian yang baru ni. Kena tunggu sikit lah. Baik. Sekarang kita ada soalan daripada Encik Nasruddin bin Sultan. Salam, bila dia cakap tentang long term, apakah jangka masanya? Oh, okey. Jadi long term kalau long term ini bergantung kepada siapa yang kita tanya. Okey, kalau trader 3 bulan dah long term dah. Kalau trader 3 bulan dah long term. Tapi kalau investor apa-apa yang bawah setahun tu masih short term. Okey, dan selalunya bila investor ni kita punya valuation kita ataupun penilaian kita akan melihat daripada tempoh adakah perniagaan ni kita boleh pegang sampai tempoh 10 tahun. Jadi itulah yang dikatakan sebagai long term. Dia boleh memberikan definisi yang berbeza. Okay, saya seorang investor, jadi long term saya adalah apa-apa yang boleh kita analisa kita tengok syarikat tu boleh kita hold lama, maka lebih dari tempoh setahun, maka itulah dikatakan sebagai long term. Okay. Okay, seterusnya, terima kasih Pak Di. Seterusnya Pak daripada Puan Syarafina. Pak di Start Bank Investment ada remiser. Apa fungsi remiser kepada pelabur? Jadi saya rasa itu soalan Cik Nasir yang jawab. Okey, sebab saya mungkin saya boleh terangkan sedikit. Remiser ataupun seperti saya adalah dealer. Kami adalah mereka yang berlesen oleh SC dan attached dengan investment bank ataupun broker. Kami beza remiser dengan dealer. Remiser dia bayar based on commission base, saya based on salary. So mempunyai gaji tetap. Remiser dan dealer berfungsi di mana mereka akan mendaftarkan pelabur-pelabur di bawah bukan di atas nama mereka, dan ikan in charge based on what is pelabur punya trading functionality untuk menjaga deposit, withdrawal, dan jika pelabur tersebut melakukan aktiviti penjualan yang tidak menepati certain rules and regulation by bursa ataupun SC. So itulah fungsi remiser ataupun dealer kepada pelabur. Okey, baik. Seterusnya soalan daripada Encik Alif Zulfadli. Strategi beli ETF macam mana ya? Guna technical analysis juga atau guna teknik DCA? Okey, saya tahu ada fund manager yang beli ETF guna technical analysis, iaitu dia memang tengok chart on dia punya ETF tu. Tapi pada pandangan saya untuk ETF ni better pakai DCA sahaja. Okey, sebab dia basically kita dah beli index tu. Cuma dalam keadaan sekarang ni memang satu keperluan untuk jangan fokus kepada ETF Malaysia market saja. Maksudnya di bursa pun dah di ETF US 50 tu, jadi boleh pecahkanlah at least 50-50 lah, mana 50% tu ETF punya portfolio tadi kepada local punya ETF, mana Malaysia punya market, dan lagi separuh punya 50 lagi peratus tu adalah untuk kita beli ETF yang ada pasaran US tadi. Okay. Baik, seterusnya Salam, boleh Pak diterangkan berkenaan ETF? Dia sama macam beli share di bursa ke ataupun sign up dengan mana-mana agensi? Dan juga soalan seterusnya saya rasa lebih kurang sama, ETF boleh dibeli ke melalui M-Bank Investment CDS account? Mungkin Pak Di nak jawab ataupun? Jawab dulu, dah boleh beli tak boleh beli dengan M-Bank? Baik, ya boleh. Basically ETF ni dia sama macam saham biasa. Dia list dekat dalam tempat yang sama. So jika anda buka akaun CDS di M Investment Bank, anda boleh beli ETF.
di Bursa Malaysia, yang di-list di Bursa Malaysia. Think saya tu dah menjawab soalan. Dan seterusnya, bagaimana future potential pulangan untuk ETF di Bursa, ETF US dapat banyak attention? Mungkin Pak Di boleh kongsikan sedikit pendapat Pak Di? Okey, ini satu benda lah yang berlaku di ETF di bursa. Maknanya yang traded di bursa ni dia liquid tetapi volume tak ada. Dia kena bezakan ada dua benda tu, dia liquid. Maksud bila tak ada volume dia spread dia besar. Tapi dia sebenarnya dia liquid. Jadi future potential ni sebenarnya dia sangat, memang potensi tu adalah. Cumanya saya tak tahu kenapa di mana silapnya dia masih tak popular di kalangan pelabur walaupun ETF ni dah ada sejak 2006, 2005 tak silap. Okay, first ETF kita. Maksud dah 15 tahun dah tapi dia punya volume tu dia tidak catch up sampai sekarang lah. Okay, jadi mungkin ialah sebabnya, kalau mungkin satu sebabnya dia saya nampak lah daripada sudut regulatory, financial planner yang suka pakai ETF ni. Sebab dia mudah nak manage portfolio klien berbanding Remiser lah. Sebab Remiser dia lain, macam tadi lah, Remiser dia ada tugas lain. Macam saya financial planner ni, kita tugas lain sikit. Jadi jadi financial planner pun baru dapat orang kata green light lah. Maksudnya clear direction daripada SC yang boleh advise on bursa punya securities. Okey, jadi mungkin selepas ni bila dah ramai financial planner dah ambil M7, dah boleh advise on stocks, jadi dah akan nampak ETF itu punya function. Jadi mungkin in future kita akan lebih nampak banyak volume lah untuk ETF di Bursa Malaysia. Okey, sebab sekarang ni mudah, semua dah online sahaja. Maksud nak buka account pun macam tadi dah tunjuk boleh buka CDS online semua. Jadi should be lebih cepat lah. Okay, dan satu kelebihan dia modal kecil kan. Jadi modal kecil berbanding nak beli saham-saham blue chip yang harga tinggi-tinggi tu mungkin tak semua orang mampu. Tapi macam ETF ni orang, maksudnya pelabur baru bermula pun dah boleh ada exposure terus dalam syarikat-syarikat indeks sebagai contoh. Baik, seterusnya kalau kita beli US stock, adakah di atas nama kita atau nama broker yang digunakan? How does it works? So mungkin saya boleh share sedikit tentang M Investment. So di M Investment Bank, untuk beli US stocks, anda perlu membuka akaun yang tidak patuh syariah dan adalah akaun under nama broker, iaitu akaun nominee. Di mana anda boleh trade seperti anda boleh trade US stock, di mana di sana minimum adalah 1 unit. Tapi ini bukan macam ETF yang Pak diterangkan tadi. So ini adalah stok itu sendiri. Contohnya anda ingin beli Facebook, anda boleh beli Facebook bersama kami juga. Tapi mungkin ada itu adalah broker bagi M Investment Bank dan tidak memberikan bagi broker-broker yang lain. Ada mungkin Pak Di boleh terangkan lebih lanjut tentang hal ni? Okay, sepanjang yang saya tahu untuk beli US stock memang setakat yang ada memang semuanya nomini lah, nomini basis. Maksudnya tak ada yang beli direct, semuanya pakai nomini. Cuma pilihlah mana yang kita selesa. Selalunya US stock ni satu isu dia ialah brokerage fee. Okay, yang sebab kalau brokerage fee untuk stock ni dia lebih tinggi lah. Contohnya macam yang current broker yang saya pakai untuk US stock ni, at least RM100, RM100 lebih dia punya broker fee sahaja. Jadi maksudnya kalau modal kecil tu RM1 tu memang tak boleh lah. Memang kena kena pakai modal besar sikit sebab brokerage fee sampai RM100 tu. Mana itu fix, itu minimum, bukannya ni. Lebih jimat kalau kita ETF kan tu. Okay, jadi satu benda kena tanya lah, maksudnya in order tu kena tengok, kena tanya on brokerage fee lah. Baik, seterusnya untuk buka CDS, pentingkan pilih spesifik bank investment? Ada kriteria yang perlu kita consider untuk choosing which bank or top remiser etc. Mungkin saya boleh tambah, mungkin ini lebih kepada jenis account. Lebih sebab masa sekarang ni kita teknologi kita advance. So kalau macam dulu mungkin kita boleh pilih remiser yang bagus di mana mereka boleh beri tip-tip yang bagus, tapi sekarang ni semua benda online, semua info boleh dapat online. So dari segi informasi tu tak ada masalah, cuma pilih produk mana yang bagus. Bagi bank-bank yang menyediakan produk tersebutlah, macam kami mempunyai 0.05% minimum RM8 untuk brokerage yang terendah, antara terendah di Malaysia. Mungkin Pak Di boleh share sikit pengalaman Pak Di tentang pemilihan bank investment yang sesuai? Ya, kalau 10 tahun lepas betul, remiser itu sangat penting lah. Mencari remiser yang betul itu sangat penting sebab kita akan very dependent kepada remiser. Tetapi hari ini sebab teknologi,
reminder tu dah tidak lagi memainkan, orang kata adakah kita kena beli spesifik reminder? Tak. Maksudnya macam saya pun akaun sekarang pun saya apa-apa urusan saya pakai dealing team saja. Mana central dealing team yang saya berurusan, mana bukan spesifik reminder. Itu satulah. Cumanya kalau sekarang lah saya nak cari apa-apa CDS, nak buka akaun, saya akan, mana ini kriteria saya sendirilah. Saya akan cari ada pasal research report. Jadi saya akan cari brokerage ataupun investment bank yang ada better research report lah, assess kalau dia boleh bagi itu kepada saya, maka itulah jadi pilihan lah. Tapi macam saya ni dah mungkin dah sedikit advance lah, maksudnya saya dah mencari data-data research. Maksudnya benda yang saya sendiri tak dapat access direct kepada syarikat. Tapi kalau untuk yang baru bermula, saya rasa tak ada masalah buka mana-mana pun. Macam hari ni, sebab kalau baru bermula, saya rasa at least buka dulu dengan, kalau berdatang macam hari ni dengan investment, just buka dengan investment terus. Dah ada pengalaman, baru kita start buka yang lain dan kita boleh compare dekat situ. Baik, terima kasih Pak Di. Seterusnya, adakah nomini itu patuh syariah? Soalan daripada Encik Nasruddin. Nomini tu patuh syariah. Nomini tu patuh syariah. Sebab dia just type of account. Maksudnya kita mana satu benda lah tadi diterangkan awal tadi, maksudnya kalau pakai nomini account tak boleh beli IPO. Kalau pakai direct account kita boleh beli IPO. Cuma nomini ni basically kalau contoh ada special situation tadi, macam kita nak exercise kita punya warrant, jadi pakai nomini account ni broker investment bank tu boleh tolong buatkan sebab dia memang ada fee dia. Tapi kalau kita pakai direct account, kita kena uruskan semua tu sendirilah. Jadi daripada syariah tak patuh syariah tu saya tak pernah pula ada dibincangkan tentang isu tersebut lah, sebab itu just cara kita letak nama atas stok tu saja. Dan bergantung pada bank juga. Bagi M Investment Bank, just nak ini share, nomini account di M Investment Bank adalah account konvensional. Cumanya ikut Mufti dan juga SC, account konvensional boleh juga dipatuh syariah. Cumanya tidak boleh ambil, dia kena jaga sendirilah, maksudnya tak boleh ambil interest dan juga tak boleh beli trade saham yang tidak patuh syariah untuk kekal sebagai syariah compliant. Cumanya kami ada produk Islamik yang memang jaga benda tu, so memang daripada dividen dia adalah patuh syariah, dan juga saham yang boleh pre-trade juga adalah patuh syariah, so tak perlu risau pasal tu. Cuma dari segi teknikalnya, nomini account di M Investment Bank adalah tidak patuh syariah lah. Okey, seterusnya, berapa persatuskah brokerage fees akan ditolak dari fund yang dideposit dalam M Equities account? 3%, contoh deposit RM100, cuma RM97 boleh digunakan. Okey, baik. So ini bukannya tolak, kita bukannya tolak duit tuan-puan. So duit tu akan dimasukkan. 99% boleh digunakan, 1% minimum RM20 akan diasingkan tu. Ini dah bagi account collateralized, account e-direct ya, account collateralized boleh contoh masukkan RM100, boleh beli sehingga RM300. So ini adalah untuk account e-direct. E-direct masuk RM100, boleh trade sehingga RM80. So kalau masuk RM1,000 boleh trade 1980. So RM20 tu bukan kita ambil RM20 tu kita akan letak ke tepi untuk bayar apa-apa fees yang akan berlaku. Kalau contohnya masuk RM2,000 nak keluar RM2,000 tak ada masalah. Tak ada masalah, memang duit tu adalah milik tuan-puan. Kami akan berikan lagi duit iaitu 1.25% setahun berdasarkan duit yang tinggal kalau contohnya tuan-puan tidak beli apa-apa saham lah. So duit yang dimasukkan, kita fees cuma ada brokerage fees sahaja. Brokerage fees saja, maksudnya bila tuan-puan beli saham ataupun jual saham, ada fees daripada kami dan juga daripada Bursa Malaysia. Itu saja fees yang ada dalam account e-direct. Dan saya rasa itu adalah penghujung soalan. Okey, ada satu lagi, brokerage fees. Mungkin soalan terakhir yang saya boleh ajukan kepada Pak Di. Brokerage fees US sangat murah dari broker Malaysia. Any comment? Aku masuk brokerage fee US sangat murah dari broker Malaysia. Sebab yang mungkin, saya tahu yang murah tu memang pakai platform luar lah yang murah. Mungkin yang Encik Nasruddin masukkan di sini adalah fees di broker luar Senggara seperti macam Robinhood yang menawarkan hanya 0% brokerage. So saya rasa itu mungkin Pak Di boleh kongsikan sedikit pengalaman Pak Di. Itulah, memang kalau ikut platform luar tu lagi murah lah bandingkan broker Malaysia. Cuma satu isu dia ialah ni sebab financial planner, jadi dia akan raise isu ni. Cuba fikirlah macam sekarang ni COVID kan, kita boleh meninggal bila masa je.
Kan maksud kalau kita yalah kita walaupun dah vaksin semua tapi kita tak tahu kan. Tapi maksudnya itulah yang kita tengok selama tempoh setahun 2 tahun ni. Siapa yang akan uruskan kita punya akaun dekat luar negara tu bila kita meninggal dunia. Tapi on that sense maksudnya saya walaupun brokerage fee kat Malaysia mahal, lebih mahal sikit daripada brokerage fee dekat platform luar, tapi disebabkan on that sense tu dengan buka dengan local broker dia lebih membantu kita lah, sebab bila local broker dia akan pakai undang-undang Malaysia lah. Kan nak buat mana kalau kita meninggal dunia, waris kita boleh terus pergi uruskan sebagainya. Tak ada masalah dia local mana dia nak account tu trade local ke, trade Malaysia ke, tak ada isu sebab syarikat broker tu ni Malaysian punya company. Tapi bila pakai platform luar, itulah saya pun tak ada pengalaman lagi menguruskan apa-apa yang berlaku terhadap akaun luar, tapi saya tahu kalau nak uruskan memang dia akan ambil masa, dia akan satu kosnya tinggi, satu dia akan ambil masa. Jadi kalau akaun luar tu memang besar, modal dia mungkin berbaloi lah nak uruskan, nak lantik lawyer dan sebagainya. Tapi kalau akaun tu kecil, saya rasa goodbye jam tu je lah. Regulation lah kan, sebab kita kan betul. kat Malaysia kita lebih regulated, semua yang berlaku di Malaysia adalah regulated. So untuk itu saya rasa kami sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih semua atas mendengar. Terima kasih kepada Pak Di kerana berkongsi pengalaman Pak Di, sharing information daripada Pak Di, knowledge daripada Pak Di yang amat membantu kami sebagai investor-investor yang mungkin baru nak mula ataupun dah lama, mungkin dah sebagai refresher. Terima kasih kerana Pak Di dan dapat meluangkan masa, dan terima kasih juga kepada yang mendaftar untuk mendengar Pak Di hari ini. Tak silap saya ada survey yang dilakukan lepas ni. Minta tolong isi survey juga. Terima kasih Pak Di, dan kita akan habiskan inilah sesi hari ini. Terima kasih dan stay safe.